Bertemu kita sekali lagi dalam debaran pilihan raya umum ke-13. Kali ini kita ingin memperkatakan pula tentang kejutan-kejutan sama ada secara terkejut atau tidak terkejut yang biasanya berlaku pada pilihan raya umum. Ya, tapi pada pilihan raya umum yang ke-13 ini, kejutan-kejutan itu begitu menggoncang dada, ya, di mana kita dapati Datuk Yang Berhormat Datuk Mukris daripada kawasan Parlimen bertanding di Bukit Katil dan secara tak langsung beliau telah melepaskan jawatan Ketua Menteri. Begitu juga di Perlis. Begitu juga Datuk Ghani Osman yang tiba-tiba beralih pandangan di Gelang Patah. Bila kita melihat situasi sebegini, kejutan-kejutan begini yang begitu mendebarkan dada kita. Bersama kita sekali lagi Presiden Jati, Datuk Dr. Hassan Ali, yang akan memberikan ulasan-ulasan berkenaan dengan berita-berita mengejutkan. Pandangan Datuk, saya harap saya sendiri tak terkejut, Datuk, dengan ulasan Datuk nanti. Okey, terima kasih ya Kamal. Pertama sekali, kejutan-kejutan ini pun saya rasa setiap kali pilihan raya, kejutan-kejutan ini berlaku. Tetapi kali ini, darjah kejutan itu agaknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan PRU yang kelepas. Pada masa yang sama, sebagaimana yang Kamal menyebutkan tadi, nama-nama daripada dulu dia Dewan Undangan Negeri, menjadi Menteri Besar, sekarang menjadi Parlimen ni. Bertanding di Parlimen dan kemungkinan menjadi Menteri Pusat. Ada pula Menteri Besar yang meninggalkan donnya bertanding di Parlimen, dan Parlimen yang bertanding itu satu parlimen yang dianggap antara yang terpanas dalam PRU ke-13 ini, iaitu di Gelang Patah. Kemungkinan Datuk Ghani Osman akan bertemu dengan Lim Kit Siang daripada DAP. Dan ada juga kita lihat misalnya Datuk Syahidan Kasim yang dulu menjadi Menteri Besar Perlis buat sekian lamanya, turun balik ke Perlis, kali ini bertanding di Parlimen. Yang saya beritahu ialah Parlimen Arau. Kemungkinan besar akan menentang Profesor Datuk Harundin daripada PAS. Dan begitu juga kalau kita lihat beberapa menteri. Misalnya Eng Yan Yen, Menteri Pelancongan, nampaknya namanya tak naik lagi. Kalau kita ambil bekas Presiden MCA, Yang Berhormat Ong Tee Kiat, yang sepatutnya bertanding di Pandan, di Parlimen Pandan, nampaknya namanya dah tak timbul lagi. Ini adalah kejutan-kejutan yang berlaku, dan kalau kita nak timbulkan kejutan ini daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak, saya rasa sampai satu petang sampai malam ni tak habis-habis kita membincangkan tentang kejutan-kejutan tersebut. Tapi bagi saya inilah yang namanya the dynamics of politics, political dynamism, politik yang dynamic. Politik itu tidak statik, politik dinamik. Maknanya setiap ahli politik macam saya ni harus menerima keadaan. Dipilih atau tidak dipilih, penerimaan yang pertama. Kalau dipilih bertanding DUN ke atau Parlimen ke, itu pilihan yang kedua. Kalau bertanding DUN atau pilihan sampai masanya menang atau kalah, itu maknanya cabaran yang mesti dilalui. Dan bila kalah, macam mana nak menghadapi kekalahan, isteri nak menghadapi, keluarga nak menghadapi, sahabat-sahabat nak menghadapi, itu sudah masuk cerita yang ketiga, yang keempat dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai dinamika politik yang mesti dilalui siapa-siapa saja yang nak terjun ke arena politik. Dan yang akhir, yang ketiga yang saya nak ulas sikit tentang itu ialah saya harap susunan-susunan yang bakal dibuat, yang sedang dibuat oleh Perdana Menteri, rasa saya harapkan itu adalah susunan-susunan yang bagi beliau, orang-orang ini, nama-nama ini di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat, yang dapat membantu beliau menjalani proses transformasi negara ini. Sudah tentulah beliau memerlukan satu tim, satu tim yang kuat, satu tim yang mantap, tapi satu tim yang loyal, betul-betul loyal. Loyalty itu sangat-sangat penting. Sebab rancangannya besar, magnitudenya besar, ruangnya besar, pengorbanannya besar, sumbangannya besar. Jadi dia memerlukan orang-orang yang berjiwa besar. Dan saya rasa orang-orang yang dinamakan calon-calon baru ini, yang diletakkan di negeri atau yang diletakkan di persekutuan, inilah merupakan kuda-kuda. Saya bukan negatif ni. Kuda-kuda tunggangan yang akan ditunggang bersama-sama Perdana Menteri di depan, pacuan-pacuan kuda akan diikuti di belakang, yang akan membawa Malaysia ke gerbang menjadi negara maju. Okay, Datuk. Bercakap pasal negara maju, di sini juga ada satu isu
kembali kita kepada senarai nama calon, kawasan-kawasan panas. Apakah pandangan Datuk calon-calon yang diletakkan sama ada di Parlimen dan juga di DUN ini, macam pandangan Datuk tadi, akan membantu Perdana Menteri dalam menuju negara berwawasan? Pandangan Datuk secara ikhlas, adakah Datuk berpendapat senarai-senarai calon yang kita ketahui hingga setakat ini akan benar-benar membantu Perdana Menteri kita dalam mencapai transformasi negara? Okey, ini subjektif. Maknanya kalau saya pun Perdana Menteri, yang pertama sekali, saya mesti ada satu idealisme. Dan saya mesti menganggap dan percaya dan yakin bahawa saya tidak terlalu idealistik. Tidak terlalu idealistik. Dan saya mesti menjejakkan kaki saya ke bumi nyata. Walaupun saya hendak tim saya ni di negeri dan juga di persekutuan, di federal, tim yang kuat, tim yang loyal, tim yang sanggup berkorban apa saja bagi membantu saya mencapai Malaysia ni negara maju. Jadi saya pun kena realis. Bila realis maknanya ada orang yang boleh buat, ada orang yang tak boleh buat. Ada orang yang berjalan 30 km. Ada orang yang boleh jalan mat motorkar 110 km. Ada orang yang boleh sepanjang-panjangnya jalan kona, jalan bengkok pun dibawa 180 km, 180 km. Orang yang bawa 180 km nak mengambil kira dia punya band dia punya lengkung-lengkung dia, lengkok-lengkok jalan tu, itu pun saya tak boleh harap juga tu. Tapi orang yang steady aja, bawa 110, 120, polis tak ada 140. Ini rasa saya orang yang boleh diharapkan dan orang yang konsisten seperti ini. Dalam tim Najib ni, saya yakin ada kumpulan orang-orang yang konsisten yang seperti ini, yang sudah tentu Perdana Menteri dalam kajiannya, dalam observasinya, dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain, tenaga pemikir yang lain. Saya rasa PM sudah mempunyai satu pasukan yang kuat. Saya harap begitu. Pada masa yang sama, kita tengok pula sebelah Pakatan Rakyat. Kita tak cuma tengok sebelah kerajaan dia, Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat pun mempunyai kekuatan-kekuatannya tersendiri, pimpinan-pimpinan yang tersendiri, ahli-ahli adun-adun, bakal adun dan ahli parlimen yang tersendiri, yang juga mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan dan mempunyai visi dan misi macam yang hendak dibawa oleh Barisan Nasional. Tetapi mereka mempunyai baggage yang tertentu. PKR ada baggage-nya, PAS ada baggage-nya, DAP ada baggage-nya, macam orang lain juga. Tapi dalam all in all, Jati telah membuat satu keputusan bahawa untuk PRU ke-13 ini khususnya, Jati meminta rakyat, Jati meminta pengundi-pengundi, Jati meminta siapa saja yang akan mengisi borang-borang pengundian yang akan meletakkan nanti dalam kertas-kertas undi itu diletakkan dalam peti-peti undi. Kita mengharapkan mereka akan mengundi UMNO Barisan Nasional dan menolak Pakatan Rakyat atas beberapa sebab yang mungkin telah tuan-tuan tahu atau tuan-tuan belum tahu. InsyaAllah daripada masa ke masa debaran PRU ke-13 ini akan memberikan butiran-butiran tersebut. Terima kasih, Datuk. Itulah tadi kenyataan ikhlas daripada Presiden Jati, Datuk Dr. San Ali, yang mana dapat kita lihat bagaimana beliau sendiri memberikan sokongan yang begitu kuat kepada Perdana Menteri kita melalui transformasi yang telah diwujudkan di negara ini bagi membentuk sebuah negara yang berwawasan. Dari itu, teruskan bersama kami dalam debaran PRU ke-13 dengan berita-berita yang lebih panas dan hangat. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.